aku. Ular nak makan aku. Ular, oh ular, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku, memang makanan aku. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Muhammad Aziz bin Muhammad dari SEK 1. Yang kedua, Muhammad Izzat bin Muhammad Sobri dari SEK 1. Yang ketiga, Nurain Aliyah binti Syarim Shah dari SEK 4. Dan yang keempat, Nurjanah binti Kunyu Ahmad Kuti dari SEK 4. Pengenalan nilai estetika. Estetika merupakan pemuncak ketinggian nilai sebuah karya kreatif. Nilai tara yang ditetapkan itu bukan sekadar pada ungkapan yang tersurat, tapi merangkumi aspek tersirat. Antara itu, setiap unsur yang membina estetika saling mempertaut dan memperjelas bagi membentuk kesempurnaan. Nilai estetika dalam seni lagu. Nilai estetika terdapat asas seni ini boleh dibahagi kepada 3 tahap. Tahap pertama ialah persepsi kepada kualiti bahan. Tahap kedua pula ialah acara pengolahan bahan bagi mendapatkan rupa, bentuk serta corak yang menarik, dan tahap ketiga ialah peranan keseluruhan reka bentuk dalam menimbulkan satu mood dan kesan. Dan apabila meneliti sebuah karya seni kreatif pula, pengamatan nilai estetika akan berlaku melalui 2 pengalaman, iaitu pengalaman logik dan pengalaman estetik yang dapat menggerakkan panca indera individu tersebut. Seterusnya, latar belakang lagu Bangau Oh Bangau. Menurut Osman Putih 2004, alam dan manusia mempunyai hubungan yang erat, malah tidak dapat dipisahkan kerana tanpa alam, manusia tidak dapat meneruskan hidup dengan lebih sempurna. Bagi orang Melayu, hubungan yang wujud antara mereka dengan alam sekitar merupakan hubungan yang telah dikenali, dibina dan diwarisi sejak zaman berzaman. Maka terciptalah lirik-lirik lagu yang berkaitan dengan alam, sama ada flora dan fauna, yang mencerminkan kehidupan masyarakat sebagai satu sindiran atau satira yang secara halus. Lagu Bangau Oh Bangau merupakan lirik lagu yang telah diketahui umum, terutamanya dalam masyarakat Melayu, yang sering dinyanyikan oleh golongan kanak-kanak. Lagu ini digolongkan dalam lagu tradisional. Menurut Nani Menon, lagu tradisional perlu diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak awal lagi. Hal ini kerana lagu tradisional menggambarkan kebudayaan dan nilai-nilai bangsa dan negara. Dengan itu, ianya memberi peluang kepada generasi kini mengenalikan identiti kebangsaan. Banyak daripada lagu tradisional kanak-kanak berunsurkan jenaka dan juga memberikan nasihat dan nilai-nilai positif kepada kanak-kanak. Umumnya, lirik lagu Bangau Oh Bangau bukan dicipta sekadar hiburan semata-mata, tetapi terdapat masalah falsafah dan pemikiran yang terkandung di sebalik bait-bait lirik yang penuh dengan sindiran yang ditujukan kepada masyarakat Melayu secara khususnya. Maksud tersirat daripada rangkap pertama ialah sindiran kepada budaya menyalahkan orang lain. Sikap dalam masyarakat Melayu yang sering menyalahkan kepada pihak lain kerana kelemahan diri sendiri yang tidak dapat mencapai keinginan peribadi banyak dilihat dewasa ini. Sikap ini merupakan satu realiti sebenar dalam kehidupan manusia yang meletakkan kesalahan ke atas bahu orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Secara umumnya, lagu Bangau Oh Bangau ini menjadi kisah saling menyalahkan antara satu sama lain, yang mana tidak ada siapa pun yang mahu mengaku kesalahannya. Hal ini dapat kita lihat menerusi realiti kehidupan masyarakat kita sekarang yang lebih gemar menunding jari ke atas orang lain sekiranya berlaku sesuatu yang buruk. Sebagai contoh, apabila berlakunya perbuatan vandalis di sekolah, sudah pasti kesalahannya
diarahkan kepada pihak berwajib, sedangkan ibu bapa dan pihak sekolah tidak memainkan peranan masing-masing dalam memulihkan keadaan. Sepatutnya yang lebih utama ialah kita mencari jalan penyelesaian dan punca untuk mengatasi masalah berkenaan agar ia tidak berulang lagi. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain seperti mana yang digambarkan dalam lirik lagu Bangau-Bangau yang jelas memperlihatkan budaya menyalahkan orang lain. Selain itu, kisah ini mengajar kita apabila berlaku sesuatu masalah dalam masyarakat, setiap individu dari sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya, sama ada dari segi kedudukan atau pengaruh, sewajarnya melihat keupayaan, kelemahan peranan, kemampuan serta daya upaya bertindak masing-masing. Tegasnya setiap dari kita hendaklah melihat diri sendiri dahulu sebelum sewenang-wenangnya menunding jari kepada orang lain. Malah, kita juga perlu mencari apa yang salah dan bukannya mencari siapa yang salah. Nilai estetika yang terdapat pada lagu Bangau oh Bangau pada rangkap kedua adalah sindiran kepada masyarakat pemalas. Sifat imajinatif pencipta lirik lagu Bangau oh Bangau ini secara tidak langsung telah menyelipkan pengajaran dan moralistik kepada pendengarnya. Contohnya watak bangau yang dikatakan kurus, sedangkan dalam dunia realiti tiada bangau yang berbadan gemuk. Hal ini menimbulkan persoalan di mana bangau mengatakan bahawa badannya kurus kerana ikan tidak mahu timbul, sedangkan bangau tidak perlu menunggu sahaja kedatangan ikan kerana bangau harus berusaha mencari dengan paruhnya yang panjang yang hanya disia-siakan begitu sahaja. Sikap yang suka menunggu makanan jatuh bergolek adalah sikap masyarakat yang malas untuk berikhtiar mencari rezeki sehingga sanggup menyeksa diri. Begitu juga dengan watak kerbau yang makan nasi mentah. Jika dilihat di sebalik realiti binatang ini, kerbau tidak makan nasi, tetapi apa yang mahu disampaikan dalam bait-bait lagu ini adalah sebaliknya. Kerbau merupakan simbol kepada golongan manusia yang mengambil rasuah atau suapan. Maka golongan ini akan menerima balasan daripada perbuatan mereka yang menggunakan wang daripada sumber yang haram. Setiap watak dalam lirik lagu Bangau oh Bangau ini mencipta persoalan yang baru tanpa berani untuk memikirkan atau mengkaji jawapan yang pasti atau benar kepada persoalan yang telah dikemukakan. Pengakhiran cerita yang menyatakan bahawa ular berani menyatakan kebenaran tentang dirinya sendiri. Di sini, ular melambangkan binatang yang berbisa dan mempunyai lidah yang bercabang. Manusia yang dikatakan lidah bercabang ialah manusia yang selalu berubah-ubah dan tidak boleh dipercayai kata-katanya. Walaupun begitu, sikap ular yang prihatin dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dirinya dengan menamatkan rantaian cerita ini di mana mengaku bahawa katak merupakan makanannya. Seperti yang kita sedia maklum, ikhlas merupakan satu perkataan yang mudah untuk disebut, tetapi apa maksud sebenar ikhlas itu sendiri? Ramai yang tidak memahaminya. Antara itu, amalan yang dilakukan oleh seseorang itu haruslah menjurus kepada tindakan yang sepatutnya hendaklah dilakukan jadi asas sesuatu tindakan. Mestilah dilakukan dengan ikhlas. Seterusnya, pelaksanaan, kaedah, sistem yang digunakan atau diketengahkan seharusnya dan semestinya secara hikmah, iaitu tidak memberi kemudaratan kepada pihak lain. Maka dengan itu, setiap pelaksanaan itu akan mencapai matlamat yang baik dan mendapat barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita ikhlas dalam melaksanakan sesuatu tindakan atau perancangan. Hal ini dapat kita lihat menerusi bait-bait lagu Bangau oh Bangau yang menggambarkan sindiran kepada manusia supaya ikhlas dan bertindak
bijak dalam melaksanakan sesuatu tindakan ataupun perancangan. Sehubungan dengan itu, sekiranya sesuatu tindakan yang dibuat menggunakan akal, sudah pasti suatu hasil dari tindakan tersebut akan lebih sempurna dan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, jika tindakan kita meletakkan kayu api di tempat yang berlindung daripada hujan dan panas, pasti kayu api tersebut tidak akan basah dan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Malah kayu tersebut juga dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan sumbangannya bagi menyalakan api untuk memasak nasi agar tidak menjadi basah. Daripada contoh lirik lagu di atas, jelaslah menunjukkan bahawa hubungan antara bahasa dan pemikiran Melayu yang berkait dengan tingkah laku dan moral manusia seperti yang terkandung dalam Diogenes Laertius, iaitu cara manusia berfikir dan merancang dunianya adalah dipengaruhi oleh bahasanya. Pemikiran dan kebahasan bangsa Melayu yang terkandung dalam karya sastra khasnya, lagu-lagu tradisional Melayu adalah bersifat realistik dan humanistik. Dalam rangka keempat ini, ia membawa makna tersirat yang begitu dalam, iaitu tentang perbuatan dan kesan. Setiap perbuatan yang kita buat akan memberi kesan besar atau kecil terhadap orang atau perkara lain juga. Perkara yang terjadi terhadap kita juga sedikit sebanyak terkesan daripada perbuatan orang lain juga. Dalam falsafah ini juga dapat dilihat perbuatan mencari punca asal setiap permasalahan. Setiap perkara yang berlaku walaupun disebabkan oleh pelbagai punca mempunyai punca asasnya atau asalnya, seperti mana yang diumpamakan dalam lagu ini, iaitu ular yang membuatkan segala kekecauan yang terjadi dikarenakan ular itu memakan katak dan setiap ekosistem itu tidak berjalan dengan lancar. Lagu Bangau Bangau ini tergolong dalam jenis lagu rakyat berfungsi. Lagu ini mempunyai fungsi yang tersendiri dalam masyarakat Melayu tradisional. Lagu ini adalah sejenis puisi lisan yang lahir dan berkembang dalam masyarakat literat, itu masyarakat yang tidak tahu membaca dan menulis. Ia tersebar melalui tuturan lisan dan disampaikan dari mulut ke mulut. Hasil lisan ini diwarisi dalam bentuk ingatan dari satu generasi ke generasi. Ia adalah paparan pengalaman dan perasaan manusia terhadap alam dan kemanusiaan yang digunakan untuk tujuan hiburan dan pendidikan secara tidak langsung oleh ahli masyarakat. Lagu Bangau Bangau merupakan lagu rakyat yang mempunyai dua tugas, iaitu fungsi penting, iaitu menghiburkan dan mendidik, serta lagunya yang menghiburkan. Lagu Bangau Bangau biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai. Ia bertujuan untuk melahirkan suasana kegembiraan dan keceriaan, serta biasanya ia dimainkan dalam majlis keramaian. Hal ini demikian, musik lagu ini cerita ceria dan riang. Lirik lagu Bangau Bangau bukanlah dicipta untuk tujuan hiburan kepada kanak-kanak semata-mata, tetapi pada tiap bait-bait liriknya mempunyai sindiran halus dan nasihat untuk disampaikan kepada masyarakat Melayu demi membangun minda bangsa agar bergerak ke arah kemajuan modernisasi. Adat dan budaya Melayu yang halus dan berbudi bahasa turut menggunakan medium sastera seperti nyanyian atau cerita rakyat untuk menyindir dan menyedarkan kepada khalayak masyarakat Melayu agar lebih berintelektual seiring dengan peredaran masa. Sehubungan itu, penelitian terhadap lirik lagu tradisional khasnya Bangau Bangau telah menjawab bahawa bahasa tidak hanya menentukan kebudayaan tetapi juga menentukan pola fikiran bangsa Melayu. Hubungan antara